Hai, Syabrin fans. Ya, Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi Tadi saya baca sebelum komen orang kata apa tu? silakan. Ustaz nak cakap apa tu? Cakap tu. Tak, silakan. Saya rasa benda yang sama ni. Silakan. Kan saya dok tengok orang komen, orang cakap apa ni yang Ustaz cakap tadi, haji tu hutang dengan Allah tu, kalau dah mati kena bayar hutang dulu. Sebab saya pernah dengar hadis ni daripada dalam Bukhari. Apa ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu orang ni mak dia meninggal, dia bernazar untuk melakukan haji. Lepas tu mak dia pun meninggal. Jadi sahabat ni tanya kat Nabi, perlu tak dia buat haji tu untuk mak dia? Jadi Nabi cakap, apa pendapat kau kalau seorang tu berhutang, perlu tak dibayar? Macam tu lah. Lepas tu Nabi cakap, maka hutang Allah ni perlu dibayar, aula dibayar. Jadi kat situ nazar lah bagi, betul tak Ustaz? Nazar tu je lah yang betul kan? Yang kena ganti tu, yang wajib ganti nazar je lah, betul? Betul. Jadi kalau orang tu tak nazar, tak wajib. Kalau Ustaz Shihab tak pernah cover, boleh tengok dekat saya punya tube merah, saya ada cover bab nazar. Okey, baik. Tu soalan yang saya okey. Soalan yang kedua ni, saya nak tanya bagi wakil pelajar-pelajar ni lah Ustaz. Pelajar-pelajar ni, diorang ni kalau nak masuk agensi, nak jadi mutawif ni, agensi dia nak pengalaman paling tidak sekali, betul tak Ustaz? Saya tak. Tak. Sebab saya pergi, saya tengok personality je. Saya tengok peribadi. sebab pergi tanya Wan, dia kata awak pernah pergi buat umrah, dia cakap. Aduh, dia tak pernah pergi. Jadi pelajar ni dia akan buat sendiri Ustaz, dia akan buat sendiri. Tak ada lesen lah. Saya a big no kepada orang yang jenis apa orang cakap disampaikan. Itu tak boleh Yelah, jadi betul. mutawif. Kalau Betul. dia jenis memandai-mandai pun juga tak boleh. Tu saya nak tanya jenis mana-mana lah Ustaz. Sebab pelajar ni ramai yang cari duit tepi. Dia cari duit tepi. Jadi bila dia orang first time buat apa ni, badal ke buat umrah ni, jadi dia orang rasa shock, dia orang buat sendiri je, buat tepi. Dia panggil cowboy, umrah cowboy. Jadi apa pandangan Ustaz? Saya kena tahu bab badal haji ni, saya terlepas satu bab. Seseorang yang mampu ketika hidupnya untuk melaksanakan haji, namun tidak melaksanakannya, tidak melaksanakan haji ketika hayatnya. Orang ini adalah orang yang tidak boleh dibadalkan haji dan umrahnya. Ini adalah menurut kesepakatan ijma' para ulama. Ini satu bab yang kita kena tahu juga. Nah, sibuk sangat nak badal-badal ujat haji umrah ni kan. Kalau orang tu dia memang kita tahu yang dia mampu dan dia sengaja untuk tidak melaksanakannya, maka di sana ada keingkaran dan ini disepakati oleh para ulama sebagai tidak boleh dibadalkan haji dan umrah. Baik, teruskan kepada tentang mutawif tadi. Saya nak tanya Ustaz, mutawif cowboy ni apa hukum ni Ustaz? Okey ke? Sebab dibuat menyalahi undang-undang satu kan? Tapi dia tak ada pilihan sebab saya tak kata dia menyalahi undang-undang. Mutawif cowboy ni lebih kepada mutawif yang pergi sana pakai visa pelancong kemudian jadi mutawif. Dari sudut undang-undang dia tidak menyalahi undang-undang. Dia pergi terbang elok semua, ada rumah, dia tidak mencuri dan sebagainya, insya-Allah. Cuma laluan yang mereka pilih untuk menjadi mutawif ni, dia macam ni tau. Asalnya okey, aku bukan ustaz, aku dapat tolong-tolong orang angkat beg, dapat buat duit tepi, ambil upah, tolak wheelchair, okeylah. Faham tak? Maka kerja-kerja ni adalah kerja-kerja yang baik dan selagi mana menghasilkan upah, maka dia boleh, ianya adalah perkara yang baik, upah yang baik insya-Allah. Tapi dia perlu berhati-hati dan dia perlu mendisiplinkan dirinya untuk tidak terjerumus kepada mana-mana bahagian yang dia tidak arif ataupun alim padanya. Namun apa yang berlaku adalah asalnya nak pergi jadi tukang tolak wheelchair, kemudian tengok-tengok di dalam bas dah bercakap dengan mic. Kemudian dia menjadi tokong untuk umrah, bawa tawaf, bawa sa'i. Kita tahu dia bukan ustaz. Kita tahu dia baca Al-Fatihah pun tak betul. Kita tahu dia baca hadis pun muka laut. Kita tahu yang hadis tentang lafaz bacaan di atas Jabal Safa dan juga Marwah pun dia tak tahu. Inilah yang jadi akhirnya apabila dia melihat semua aspek dia boleh buat duit, maka dia pun jadilah ustaz, jadilah mutawif, jadilah ketua rombongan naik ke Jabal Nur, ke Gua Hira. Kemudian dialah yang kata, kita dah sampai tempat yang mulia, kena solat dalam gua ni. Inilah jadinya. Kerana disiplin tadi tidak saya tak kata pergi sana cari duit, bekerja salah. Tidak. Silakan. Even saya sendiri ada kalanya saya memerlukan bantuan. Saya memerlukan asisten. Kalau saya terbang seorang, saya cari siapa boleh jadi asisten saya untuk saya jadi runner lah. Kalau jemaah sakit nak pergi klinik apa semua, saya kena fokus dengan grup yang lebih utama untuk bawa ziarah supaya program tak terganggu. Tapi kalau ada jemaah sakit, saya perlukan orang untuk jadi asisten. Tapi
Janganlah yang asalnya kerja-kerja assistant, kerja-kerja ni tiba-tiba dia rasa aku boleh ni macam Ustaz Farid ni, kan. Akhirnya inilah yang jadi bahaya bila dia menerjunkan dirinya ke lembah yang dia tidak arif dan tidak alim padanya. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Saya turun dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Terus Pepoja. Ojai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Syihab dan Ustaz Farid Okey, Saya saya bukan ada ya. Bro Farid. baik. Itu lebih baik. Okey. Pasal Ya. sekarang sensitif. Saya pun nak bro Ustaz kak ah. sensitif. Panggil saya bro kak ah. Okey, boleh Bro sensitif, Syihab Ustaz. dan Bro Farid. Saya lebih senang bergerak sebagai orang yang bukan ustaz, dan saya memang bukan ustaz pun. Ustaz Syihab dia memang ustaz. Saya Tapi lebih selamat apabila orang sekarang yang ni saya tidak menjadi ustaz. ya sebab orang yang menyampai ilmu tu dia adalah ustaz kan. Maksud ustaz tu. Okey, soalan Ustaz saya Farid ni dah lebih daripada ustaz lah. Saja ada dua. Fadal. Okey, baik. Saya ada satu soalan berkaitan tentang skema umrah dan haji ni kan. Bila sesuatu syarikat tu yang menguruskan hal-hal macam ni, bila berlaku skema syarikat tu, adakah ada macam orang kata tangan-tangan gaib lah yang jaga diorang ni? Maksudnya bila satu syarikat ni lumpuh, akan timbul yang lain. Lepas tu akan timbul berterusan, dia tak ada ending tau. Jadi mesti benda ni jadi satu, orang kata kita mesti fikir somebody di belakangnya. Okey, kalau Bro Farid, pengalaman Bro Farid kan, bila benda-benda ni jadi, yalah ke mahkamah apa semua tu mungkin memang mangsa akan buat report lah kan, sehingga ke tahap tu sebab diorang dah habis duit. Memang dah pokai habis dah. Nak pergi sana bukan sikit-sikit kan. Jadi pengalaman Bro tu ada tak orang kata Okey. company yang besar-besar ni? Sebab tu kalau saya cakap dia orang marah, tapi saya tahu orang marah dan saya pernah kena marah pun. Saya kata bila dalam isu scam, yang salah adalah jemaah. Yang salah adalah kita ni sebagai pelanggan, kita yang salah. Sebab scammer dia will always be scam. Dakwa lah macam mana pun dia tak kena hukum bunuh. Dia akan terus, dia dah daripada awal set up company lagi dia dah setting. Dia dah letak nama anak dia, bini dia, buka satu company lagi. Okey, saya buka 4 company, saya gerakkan sekali 4. 1 down, 3 lagi ada. Aku duduk kat sini pula. Ada proxy lah kat situ, proxy. Cuma dalam 4 ni yang aktif dekat media 1. Tapi yang 3 ni dari serut lesen kita dah ready. Faham ke? So, faham. Scam will always be scam. Tapi isunya adalah kita. Kita ni ada tak keinginan untuk educate diri. Sebab tu saya selalu sebut, kita terlalu sibuk nak tahu ustaz tu aliran apa, ustaz ni kumpulan mana, ustaz ni masuk perkampungan sunnah yang mana, berbanding kita usaha untuk pandaikan diri kita. Kita sibuk sangat. Kau dengar ke Ustaz Syihab tu, dia kan itu. Kau sibuk dengan dia. Kau sendiri, adakah kau sibukkan diri kau? So begitu juga dengan industri umrah ni. Kita sendiri, orang awam ni, sebagai pelanggan, kita sendiri buat apa untuk diri kita? Kita kaji ke tidak? Dan saya dah ingatkan dalam pertemuan podcast yang lepas, saya dah cakap dengan semua orang, hari ni mustahil ada syarikat yang dia tak ada media sosial. Tak ada laman biru, tak ada laman merah. Mustahil. Kau buat marketing tapi kau tak ada iklan. Dan kita boleh simply nampak kalau dia, okey, contoh saya jual package bulan 8 tahun lepas. Contoh bulan 8 2022. Okey. Lepas 2 minggu, lepas sebulan, takkanlah saya tak upload gambar-gambar dan video-video jemaah yang pergi tu. Daripada gambar-gambar yang saya upload, boleh tengok betul tak hotel yang diorang duduk dengan iklan kawan itu. Tapi kita malas. Kita beli kuih raya RM25, siap buat video, post, kena scam. Elemen London dalam kacang tak ada. Tapi kau beli package RM10,000, RM8,000, kau tak nak kaji betul-betul. Sebab tu saya kata salahnya memang dekat jemaah. Saya minta maaf. Dan ini bukan kali pertama saya sebut. Jemaah malas. Nak kata makcik-makcik tak pandai. Anak-anak ni buat apa? Anak-anak ni buat apa kan? Memanglah tu duit mak kau. Tapi kau ambil tanggungjawab ni. Mak kau tak pandai nak tengok Facebook. Kau pergi tengok. Maafkan saya sebut. Kau kena pergi tengok. Kalau satu travel, tak kisahlah nama dia apa pun. Besar mana pun travel tu. M-Bus ke, M-Tas ke. Dia kata dia jual package Safwah RM6,000 pada bulan 10. Tengok nanti bulan 10. Iklan dia apa, gambar-gambar jemaah dia duduk hotel mana. Kalau betul, tanya jemaah tu. Boleh komen kan? Ini package yang mana? Kalau dia jawab
Kita tanya secara public, dia jawab PM kami tuan. Dah kau dah nampak dah. Dia cuba hiding something. So faham tak? Kita sendiri kena terbuka, kena buka akal kita, minda kita untuk jalankan kerja-kerja penyelidikan ni dengan lebih dahsyat. Apalagi sekarang ni zaman semua orang pilih jalan scam untuk umrah dan haji ni. Mereka nampak ini adalah jalan yang sangat baik. Even saya cuba rahsiakan laluan lorong-lorong scam ni lama dah sebenarnya. Tapi memang banyak sangat cara untuk scam dalam umrah haji ni. Tapi bila dah jadi sekarang, baru sekarang saya cerita macam mana scammer ni buat duit. Apa yang mereka nampak. Even saya kalau buat deposit RM50, Ustaz Syihab bayar sekarang laut RM50. Lagi 5 bulan saya kata, Ustaz, minta maaf. Grup ni kita tak boleh terbangkan sebab harga dah naik, Arab dah jahat. Kalau Ustaz nak teruskan, Ustaz kena tambah RM3,000. Saya rasa Ustaz tak payah teruskan lah. Ustaz Syihab pun tak kisah RM50 tu burn, betul tak Ustaz? RM50 burn. Tapi saya dah buat benda tu kepada 10,000 orang. Sebulan 1,000, 10 bulan saya dapat 50,000, 10,000 orang. Bayar RM50 kat saya. Saya ada 500,000 dalam setahun. Settle. Dulu kalau saya cerita benda ni orang tak percaya. Tapi sekarang korang dah nampak. Ramai orang dah nampak apa dah jadi dengan industri. Kami sendiri yang berniaga secara telus ni, kami susah sebenarnya, tuan-tuan. Susah. Kita buat video podcast, kita buat video iklan, kita buat tiup awak tu. Macam-macam dah kita buat. Tapi still orang letakkan kesangsian kepada kami juga sebab kami ni kecil. Sedangkan syarikat-syarikat besar pun buat. Sedangkan syarikat-syarikat yang hebat pun buat. Apalagi kami yang kecil. Itulah hayat mereka. Tapi itulah yang berlaku. So pokok pangkalnya, tak payah tengoklah syarikat apa, ustaz apa. Diri sendiri itu sendiri. Kena rajin untuk kaji.